Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Noriah binti Kamarul Bahrain, founder of Tadika Permata Hatiku Gemilang, Taman Idaman, Keluang, Johor. Okey, pada pagi ini saya ingin memberi sedikit perkongsian mengenai panduan untuk ibu ayah memilih center kanak-kanak yang terbaik untuk anak-anak anda. Okey. Yang pertama, ibu ayah perlu tahu apakah itu definisi taska dan tadika. Kadang-kadang, satu center tu meletakkan semua kanak-kanaknya di satu tempat. Itu sebenarnya kalau ikut undang-undang adalah salah. Okey, taska merupakan center untuk anak-anak yang berumur bayi daripada umur 3 bulan atau 2 bulan hingga ke umur 4 tahun. Taska adalah di bawah pantauan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana kita perlu berdaftar dan juga dengan 3 agensi iaitu bomba dan juga kesihatan untuk mendapatkan lesen tersebut. Okey. Dan juga mereka akan memberi nisbah berapa perlu dalam satu kuantiti mengikut ruang yang ada di dalam center tersebut. Okey. Dan tadika pula merupakan kanak-kanak yang di mana untuk umur anak-anak preschool iaitu 5 dan 6 tahun. Okey, untuk preschool, kanak-kanak ini adalah di bawah pantauan Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, di mana negeri yang anda berada lah. Dan juga adalah sebagai center yang perlu merujuk kepada kurikulum standard prasekolah. Ibu ayah boleh dapatkan sebenarnya ibu ayah boleh dapatkan informasi dan juga baca sedikit apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam internet pun ada pada modul pemata. Okey, ini yang mana berdaftar adalah mesti berpandukan dokumen-dokumen tersebut. Okey, wa ima anda tadika apa pun, kita adalah berlandaskan dua dokumen penting ini supaya kita tidak lari dan terlalu laju untuk mengejar pencapaian kanak-kanak. Satu tadika itu, okey, mana dengan iklan-iklan yang sangat kebabung, contohnya macam katakan anak anda 4 tahun sudah boleh menghafaz Al-Quran, sudah boleh membaca Al-Quran, dan juga sudah boleh lancar membaca. Okey, ibu ayah kena faham setiap anak-anak dia punya tahap penguasaan mereka berbeza. Okey, memang ibu ayah siapa yang tak nak anak-anak masing-masing pandai. Okey, definisi pandai tu pun ibu ayah kena faham. Okey, jadi kanak-kanak ini fitrahnya bermain. Maslow, yang mana ada triangle yang mana kita perlukan memenuhi psikologi kanak-kanak tu dulu. Okey, kalau kita terus 4 tahun dengan pakai pampersnya lagi, belum boleh pegang pensel, belum boleh lagi emosinya belum tercapai. Okey, 3 tahun nak suruh terus menulis, pergi pegang pensel, bentukkan, itu tidak betul ibu ayah. Kita memerah, kita mencuri masa kanak-kanak tersebut untuk mereka terus, kita push mereka terus untuk jadi yang bukan fitrah yang sebetulnya. Okey, jadi ibu ayah kena tenang untuk jadikan anak-anak kita ni berjaya. Pengalaman anak-anak ini sangat penting. Okey, menurut Abraham Maslow, teorinya yang mana mereka telah membuktikan, anak-anak ni ada triangle-nya. Kita ni manusia ada triangle-nya. Okey, sekarang kita kena ada daripada kita kena penuhi psikologi daripada kecil tu, kita kena penuhi keperluan tu sebelum ke stage-stage yang lain. Kalau katakan sekarang lah ibu ayah adalah contoh kalau ibu ayah seorang background keluarga yang agak kucak-kacir daripada zaman kanak-kanak, ibu bapa yang bergaduh, bercerai-berai, ataupun mungkin terbiar, tidak ada perbualan, tidak ada bonding, agak-agak inilah bila kita dewasa, itulah yang kita dapat. Okey, kita nak ke anak-anak kita seperti itu juga. Okey, yang kita tahu, dah bayar mesti pandai anak saya. Pendidikan yang awal ini sangat penting. Golden age mereka kita tak semestinya yang mahal tu baik. Okey, jadi ibu ayah kena ada ilmu sedikit untuk mendapatkan informasi tersebut dan faham. Okey, kadang-kadang ini bisnes, pengusaha-pengusaha taska atau tadika berlumba-lumba untuk menjadikan anak-anak tuan-puan
pandai dalam luaran lah. Tapi dalam masa yang sama kita abaikan keperluan diri mereka yang kadang-kadang sensori pun belum lengkap, dah terus nak ke fasa akademik. Okey, itu akan menjadi merungkan anak-anak ini jadi tidak tentu arah, yang mana in fact dia punya impaknya nanti adalah ketika sekolah rendah contohnya. Kalau misalnya di sekolah tadika ini kita dah melalui merujuk kepada KSPK tadi, ada milestone apa yang target yang perlu kita capai. Jika anak tu memang diberi anugerah untuk dia memang gifted, seorang yang laju, it's okay. Tapi kalau anak tu di tahap yang biasa-biasa, kita ajar ikut dia punya stage. Okey, di tadika dan taska kita adalah guru-guru adalah pembimbing dan juga membimbing bukan sahaja kadar untuk anak-anak, tapi juga kita memberi ilmu juga kepada ibu bapa. Jadi berbaiklah dengan guru-guru di center anak-anak anda supaya ada jalinan kepercayaan, trust untuk ibu ayah tahu dan juga boleh menyambung perkembangan anak-anak itu di rumah. Okay, kerana di tadika atau taska dia punya masa sangat terhad dan juga tidak lama bersama guru-guru. Jadi kalau dah trust tu baik, insya-Allah anak-anak pun membesar dengan adab. InsyaAllah, mungkin kalau di kerja satu dia tidak, mungkin agak slow, orang lain dah boleh baca. Cuma satu, ibu ayah pun kena tahu. Okay, bila ibu ayah dah faham pasal stages ni, insyaAllah ibu ayah tidak kalut nak kerjakan, compare kenapa anak saya macam ni, belum lagi kenapa anak saya belum gini. Sabar ibu ayah. Kalau anak-anak ibu ayah tidak ada masalah pembelajaran dari segi kembang, dia akan capai, jangan risau. Okey, dan satu lagi, kita sebagai orang Islam juga biasa doakan anak-anak kita semua, semoga jaga adab. Ibu ayah pun kena tunjukkan, sebab anak-anak belajar daripada apa yang mereka lihat. Jadi kalau ibu ayah seorang yang beradab dengan guru-guru misalnya, dan juga dengan orang yang tua, insya-Allah anak-anak akan melihat itu. Okey, akan terpengaruh dengan iklan. Saya nasihatkan cari ilmu yang betul tentang anak-anak. Okey, dengan itu saya pun sebagai founder of Tadika Permata Hatiku, saya bercakap mengenai apa yang kami telah buat di center kami bersama guru-guru. Memang anak-anak insya-Allah bila puas bermain dengan lengkap, dengan bonding bersama ibu bapa, tidak ada paksaan, insya-Allah semuanya boleh dicapai mengikut tahap umur mereka. Okey, Quran juga menyatakan yang anak-anak, kita layan anak-anak mengikut usia mereka. Okey bu ayah, jangan kalut untuk jadi anak-anak, menjadikan anak-anak itu seperti robot, kerana kita perlu sediakan mereka sebelum mereka berada di luar sana nanti, yang mana waktu tu ibu ayah akan rasa menyesal kerana terlalu mengejarkan sangat apa yang nak dicapai ikut kemahuan ibu ayah sendiri. Okey, jangan lupa untuk melihat anak-anak punya keperluan psikologi mereka. Okey, emosi mereka juga, dan tidak semestinya kita perlu pamper dia. Maknanya kita nak dia beri apa dia nak. Okey, kita ajar anak-anak itu berdikari, empati dan juga dengan kasih sayang. Adab dulu baru ilmu. Okey, itu saja saya nak berkongsi. Semoga mendapat sedikit panduan untuk ibu ayah mencari tadika yang baik untuk anak anda.